Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Bisma Atifah binti Azmi, nombor matrik I20204894. Saya dari kumpulan 4 ingin membentangkan laporan buku gambar yang telah pun kami siapkan. Okey, pengenalan berkaitan buku gambar yang telah kami lakukan kepada hari ini. Buku gambar kanak-kanak adalah merupakan satu bentuk bahan bacaan yang ditulis dan ditawarkan kepada kanak-kanak dalam bentuk gambar dan juga penulisan. Ia selalunya mengandungi apa-apa yang difikirkan oleh golongan dewasa dan juga boleh dipahami oleh kanak-kanak dan apa yang dibenarkan untuk dipahami oleh golongan kanak-kanak itu sendiri. Ini bermakna buku gambar kanak-kanak yang juga dirujuk kepada sastra kanak-kanak mengandungi gambar, informasi dan perlakuan yang dibenarkan oleh golongan dewasa yang menulis dan menerbitkan bahan bacaan tersebut. Kami membuat buku ini untuk memudahkan kanak-kanak belajar dan juga memahami setiap pembelajaran yang mereka perlu pelajari. Seterusnya saya akan menerangkan penerangan buku. Nama saya Abdul Manah Hakimi dari Dua Zaman. Nombor matrik I20204759. Buku yang kami hasilkan iaitu ini dia, buku yang bertajuk Mari Kenali Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup. Buku gambar yang dihasilkan ini menunjukkan benda hidup seperti haiwan darat. Saya akan tunjukkan iaitu seperti gajah dan singa dalam buku ini. Dan manakala benda bukan hidup seperti lampu, kipas, jam dan sebagainya di bahagian benda bukan hidup seperti ini anda dapat lihat. Dan juga buku gambar ini turut meletakkan nama-nama bagi setiap benda hidup dan bukan hidup agar lebih mudah dikenali oleh kanak-kanak, di samping menerapkan warna yang berbagai dan menarik minat kanak-kanak. Buku ini juga agak menarik kerana buku ini dapat boleh ditarik perkataan dan juga setiap jenis-jenis nama bagi haiwan bagi merangsang kanak-kanak untuk mengenali haiwan-haiwan tersebut dan juga bagi mereka menarik minat mereka untuk membaca. Assalamualaikum, nama saya Nusana Ahmad binti Alias. Nombor matrik saya I2048886. Ciri-ciri buku ataupun kelebihan ni menarik minat kanak-kanak untuk buat buku, untuk menarik minat kanak-kanak untuk belajar tentang buku itu, dan yang kedua untuk meningkatkan daya fikir kanak-kanak. Yang ketiga memudahkan ibu bapa atau guru untuk belajar. Yang keempat, gambar dan ilustrasi mudah untuk kanak-kanak fahami. Yang kelima, gambar yang berwarna dapat menarik minat kanak-kanak. Dan yang terakhir, gabungan perkataan dan gambar mudah untuk kanak-kanak fahami. Assalamualaikum, nama saya Nurul Natasha binti Muhammad Isa. Nombor matrik I20204772. Saya akan menerangkan tentang kelebihan buku gambar kanak-kanak ini. Kelebihannya, buku gambar kanak-kanak ini membantu anak berimajinasi. Mereka cuba menerka apa yang akan berlaku pada muka surat sebelah. Sebab itu ilustrasi sesebuah buku gambar kanak-kanak sangat penting kerana anak-anak membina pengetahuan dan imajinasi berdasarkan apa yang mereka lihat. Sebenarnya gabungan antara teks dengan gambar adalah partner yang terbaik. Anak-anak akan melahirkan perkataan yang dilihat, dibaca atau didengari dengan gambar. Buku gambar kanak-kanak mempunyai ciri-ciri interaktif. Seterusnya, dengan membaca buku gambar, anak-anak sebenarnya sedang belajar konsep membaca buku. Sedangkan pada masa itu, mereka mungkin belum tahu membaca. Buku yang baik itu ialah buku yang menyebabkan anak mahu membacanya berkali-kali tanpa jenuh. Anak juga suka mendengarnya melalui certaan ibu bapa atau guru kerana mereka membina pelbagai persepsi dan cerita di dalam minda. Buku gambar kanak-kanak juga melatih kanak-kanak menjadi pendengar yang baik, merasa diri mereka dan menggalakkan mereka menghubungkan antara apa yang mereka lihat atau baca dengan sesuatu sebab. Buku kanak-kanak gambar membantu menerangkan konsep yang kompleks. Contohnya melihat watak mengatasi masalah dengan baik, mengurus emosi dengan betul dan bersyukur kepada Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amirul Mahfuz Birabi. Nama saya I20204772. Secara kesimpulannya,
Cara kerjanya guru gambar kadang-kadang membangun dalam usaha bagi membantu perkembangan anak atau sekolah secara menyeluruh. Oleh itu, guru seharusnya mengambil peluang ini untuk menerapkan atau mengaburkan bahan sastra dalam pengajaran dan pembelajarannya. Hasilnya akan dapat dilihat dalam bentuk ulangan jangka panjang, iaitu anak-anak tersebut bukan hanya akan mempunyai minat membaca yang dalam serta mempunyai kemahiran membaca tinggi, malah ia juga akan terus berkembang dari segi kognitif serta membina sosial diri yang baik. Itu sahaja dari kumpulan 4. Sekian terima kasih.